Sabah diutamakan, Sabah melangkah ke hadapan, Sabah maju jaya, Sabah bersatu. Itu dia 4 rukun yang terkandung di dalam Manifesto Gabungan Rakyat Sabah GRS, meliputi dalam satu gagasan, 4 rukun dan 16 strategi. Dan sejauh mana manifesto ini diterjemah dan sampai tepat kepada pengundi di Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam Sabah Maju Jaya, salam Malaysia Madani. Apa khabar tangan-tangannya, babu-baunya, angkal-angkal, anti-anti, tanak tawagu dan sumandak semua. Kita bersama dalam podcast utama Buletin TV3 dan bersama saya sekarang ini. Sebelum itu, saya Safwan Sawi selaku hos anda pada hari ini dan pastinya kita ingin merungkai apa yang akan dibawa, apa yang kita ingin raih undi ataupun pancing undi orang bilang menjelang 29 November nanti. Bersama saya, calon GRS DUN Tamparuli, Dr. Bonaventure Boniface. Terima kasih, Doktor, bersama dengan podcast utama Buletin TV3. Ya, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Buletin juga, walaupun sibuk padat dengan kempen, tapi Dr. sudi lagi bersama dengan kami. Ya, kita usahakanlah. Sebenarnya memang kita dalam kesibukan berkempen ini, pada masa yang sama kita perlu juga menyusun jadual supaya tidak terlalu ketat. Tapi terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya di sini. Okey, terima kasih Doktor. Tapi sebelum kita terus kepada soalan, sebut pasal Tamparuli ni kan orang bilang limpas-limpas, mesti tak ingat tu lagu Jambatan Tamparuli. Ya. Jadi Doktor boleh nyanyi ya? Lepas ni kita suruh Doktor nyanyi. Okey, kita terus kepada soalan Doktor. Bagaimana Doktor melihat pembangunan negeri Sabah ni sepanjang 5 tahun kebelakangan ini? Bagi saya kita melihat pembangunan dia agak agresif disebabkan oleh perancangan yang sebabkan perancangan yang ada di dalam Sabah Maju Jaya Plan. Sebab plan SMJ ini menjadi satu panduan bagi kerajaan negeri membangunkan negeri Sabah. Jadi kita dapat melihat apabila dalam tempoh 5 tahun ini diperkenalkan beberapa jenis pembangunan. Pembangunan fizikal dan pembangunan minda. Kalau fizikal itu kita lihat dari segi rumah SMJ, jalan raya, bangunan-bangunan didirikan. Semasa segi modal insan pula, kita dapat melihat GRS menyediakan bantuan kepada anak-anak muda. Pelbagai jenis bantuan, budi, bakti, baski, macam-macam lah yang diberikan. Jadi ini pada saya pembangunan yang dilakukan oleh GRS kali ini adalah inklusif. Dia bukan saja secara fizikal tetapi juga secara modal insan. Ya. Baik, itu sebagai pembukalah tentang manifesto GRS dan juga apa orang cakap dikaitkan dengan pembangunan negeri Sabah sejak 5 tahun ini. Dan isu 3 serangkai ini, Doktor, orang bilang selalu karan mati, air putus-putus, kan jalan raya berlubang-lubang. Macam mana kita mau kasih tamatkan, orang bilang kasih berhenti? Ialah, bagaimana Doktor melihat situasi ini agar betul-betul muktamad? 3 serangkai ini kalau saya lihat adalah masalah yang diwarisi. Dia bukan waris masalah yang baru kita dapat. Dia diwarisi daripada kerajaan sebelum-sebelum ini. Jadi pendekatan baru perlu dilakukan. Kalau contohnya air, kita banyak memilih ataupun konsesi pada syarikat-syarikat air. Jadi mungkin sudah sampai masanya untuk kita swastakan air di Sabah ini. Ataupun dari segi electricity yang kita banyak menggunakan IPP, Independent Power Plant, dan mungkin sudah sampai masanya kita bekerjasama dengan Sarawak dengan empangan bakun. Maka tu kita ada direct tenaga yang lebih konsisten dan stabil daripada Sarawak untuk negeri Sabah. Jadi kita melihat 3 serangkai ini adalah isu yang diwarisi, namun GRS sudah melihat daripada pandangan-pandangan yang lain untuk tidak meneruskan masalah ini tapi menyelesaikannya. Ini yang pada pandangan saya lah. Baik, Doktor.
kita terus ke sedikit isu yang agak sensitif. Pengembalian 40% ni, apa yang akan sekiranya kita dapat 40% tu, apa yang dapat dimanfaatkan kepada rakyat Sabah? Ini pandangan peribadi saya lah kan. Kalau kita lihat 40% tu jumlah dia agak tinggi dan fokus utama sepatutnya lebih kepada pendidikan, kesihatan dan pembangunan infra. Jadi kita tengok di Sabah ini masih terlalu banyak sekolah-sekolah daif yang perlu diberi perhatian. Apatah lagi dari segi kesihatan, klinik-klinik yang masih tertinggal jauh dari segi kemudahannya. Kalau mau dikatakan tentang jalan raya atau infrastruktur, lampu-lampu jalan, itu lagi lah. Jadi saya rasa 3 komponen ini juga ada dimasukkan di dalam plan SMJ, yaitu pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur. Jadi maksud saya, kalau kita ada tambahan daripada 40%, ini adalah 3 item utama yang harus diberi perhatian. Okey doktor, tersebut tentang bila kita dapat dana ni kan, kalau kita baca ni komen-komen orang di sosial media apa, orang bilang sudah dibagi dana ni semua pemimpin-pemimpin Sabah, tapi sebenarnya diorang tidak nampak tu di mana. Jadi orang beranggapan nanti dapat 40% sama juga tu, bukan juga diorang ni sama juga jalan berlubang, sama juga ni. Jadi bagaimana Dato' melihat bagi meyakinkan GRS tidak begitu? Pada pandangan saya, apa yang saya lihat, kerajaan negeri Sabah telah melangkah kepada pengurusan digital yang lebih telus dan sistematik. Kita percaya daripada menggunakan pengurusan digital ini, setiap perbelanjaan itu adalah telus dan boleh kelihatan, dan even orang boleh menyaksikan ataupun boleh masuk dalam web dan mengetahui, Pak. Isu dia sekarang ni apabila ada projek-projek tender, projek-projek pemberian, projek-projek khas tu, ramai yang tidak mengetahui prosesnya satu. Kedua, keputusan. Jadi yang kita hanya lihat bila projek tu dimulakan. Jadi bila dia dimulakan, terbengkalai, salah siapa ni. Jadi itu jadi isu. So maksudnya, sekiranya kita mendapat 40% ni adalah lebih baik dan sesuai bagi gabungan rakyat Sabah meneruskan usaha-usaha mendigitalkan pentadbiran kerajaan negeri. Okey doktor, soalan seterusnya, ada yang cakap-cakap mengatakan JRS ni baru 5 tahun dan belum banyak melaksanakan pembangunan. Komen doktor. Kalau kita lihat dari segi pembangunan ini, kita lihat dari segi pembangunan fizikal, dan juga pembangunan yang kita boleh lihat dari segi modal insan. JRS dalam tempoh 5 tahun, mungkin lebih adil kita katakan dalam tempoh 3 tahun ke belakang selepas bekerja sama dengan Pakatan Harapan, banyak pembangunan yang telah dilakukan, khususnya dari segi rumah SMJ yang diberikan bagi mereka yang miskin tegar dan yang berkelayakan. Juga dari segi pembangunan untuk loji-loji air, loji rawatan air pun telah dilakukan, dan penerusan plan One Borneo itu pun telah dibuat. Jadi saya rasa kita lebih terfokus apabila gabungan rakyat Sabah mengambil alih pemerintahan daripada kerajaan sebelumnya. GRS lebih fokus sebab kita menyediakan satu plan yang komprehensif dan inklusif. So saya kata kalau ada yang kata tentang pembangunan itu tidak sekata, rasanya agak tidak adil lah untuk kita menerima secara bulat. Lagipun kerajaan ini baru didirikan satu penggal. Apa salahnya kita teruskan untuk melihat kestabilan dan juga kesinambungan pembangunan itu nanti. Betul, orang bilang kalau bertukar lagi itu projek apa. Kalau bertukar lagi itu kerajaan, cancel lagi itu projek, tidak lagi berjalan. Jadi kestabilan itu penting dan kesinambungan. Itulah sebenarnya message yang sentiasa ingin diberikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kepada pengundi-pengundi kita agar kita mempunyai kerajaan yang stabil, konsisten dan yang paling penting kerajaan yang berprinsip
menegakkan keadilan untuk rakyat. Okey, baik doktor. Itu tentang pembangunan. Bagaimana pula dengan golongan belia? Dan difahamkan ramai golongan belia di Sabah ni berhijrah ke Semenanjung mencari pekerjaan. Jadi bagaimana Datuk melihat peluang golongan anak muda Sabah itu sendiri? Ya, kita sedia maklum di dalam kadar pengangguran di negeri Sabah ini adalah antara yang tertinggi. Namun harus kita lihat juga kenapa keadaan ini berlaku. Melalui kajian yang telah dilakukan oleh saya sendiri dan juga beberapa rakan saya, kita melihat kita ada mismatch dari segi peluang pekerjaan dengan kemahiran yang ada di sini. Contohnya, kita perlu ramai orang dalam bidang oil and gas. Tetapi jumlah pekerja yang mahir dalam oil and gas ini sangat sedikit. Dia lebih tertumpu kepada perindustrian, lebih tertumpu kepada perkhidmatan yang tidak begitu berkembang di Sabah, jadi mereka berhijrah ke tempat lain. Tetapi dengan inisiatif Sabah Maju Jaya, JRS telah menyediakan plan untuk meningkatkan kemahiran ini sesuai dengan keperluan tempatan supaya apabila belia, khususnya anak muda yang ingin menceburi bidang itu, dia dapat diberikan kursus terlebih dahulu kemahiran. Begitu juga dengan anak-anak muda yang telah graduan daripada universiti tempatan, diberikan satu finishing school sesuai dengan kemahiran yang diperlukan industri, supaya apabila mereka keluar, tidak kisahlah apa dia punya bidang degree dia kan, tetapi dia dapat cope dengan keperluan industri. Jadi JRS sebenarnya telah merangka ini di dalam manifesto dan sangat banyak yang telah kita sediakan untuk anak-anak muda ini. Okey, baik, kita berbalik kepada manifesto tadi di awal mukadimah saya sebentar tadi doktor. 4 rukun di dalam manifesto ni. Boleh doktor terangkan? 4 rukun ini sebenarnya kita define setiap manifesto itu berdasarkan kepada 4 rukun ini. Contohnya Sabah United. Sabah United ni bagaimana kita boleh membolehkan Sabah ini bersatu semula, mungkin dari segi kebudayaan, dari segi tradisi, dari segi kebebasan beragama, di mana lebih kepada menuntut tentang elemen-elemen sosial yang membolehkan kita bersatu. Sabah Forward adalah lebih kepada melihat tentang ekonomi baru seperti blue economy kan yang kita perkenalkan dan dapat membantu meningkatkan Sabah ini di masa depan. Sabah Prosper adalah Sabah Maju Jaya. Apakah peluang yang kita ada sekarang dapat memastikan kelangsungan dan juga kestabilan pendapatan negeri. Dan terakhir sekali ialah Sabah First. Sabah First ni sememangnya komponen dia adalah lebih kepada menuntut hak-hak negeri Sabah yang sepatutnya di bawah MA 63 dan memastikan setiap infrastruktur yang ada di Sabah ini dinektarafkan ataupun disediakan. Jadi manifesto ini sebenarnya 16 strategi ini bertonggakan kepada 4 dan kita masukkan setiap strategi sesuai dengan definisi dan parameter 4 rukun ini. Sebut tentang Sabah First ni doktor. Ramai yang kalau kita lihat GRS melakukan strategi yang disifatkan tepatlah sebab dia duluan yang umum. Lepas tu bila yang lain-lain tu semua ada Sabah First, parti ni ada Sabah First. Jadi macam mana orang ikut-ikut ke atau macam mana doktor melihat perkara itu? Mungkin juga copy and paste kan. Sebab Sabah First ni kita melihat kepada menuntut hak-hak Sabah, okey. Dan salah satu yang kita telah perjuangkan ialah 40%. Berbanding bagi mereka yang mengatakan Sabah First, mereka telah menarik balik saman itu daripada mahkamah dan mereka menggunakan saya tahu saluran yang lain. Namun SLS dengan GRS meneruskan sehinggalah ada keputusan bahawa 40% itu perlu dibayar oleh kerajaan persekutuan. So ini salah satu perjuangan Sabah First yang telah dibuat oleh GRS. Jadi saya rasa kita memulakan dan kita tahu apa perjuangan kita
maka itu kita jelas dengan konsep Sabah First ini berbanding parti-parti yang cuba mengikuti slogan ini. Semua mau klaim lah kan. Semua mau klaim. Semua ada orang duluan. Dan apa lagi yang akan kita mau klaim selepas ini, Doktor? Kita akan cerita dan kita berhenti seketika bersama dengan podcast utama Buletin TV3. Kopi sanangan nunu kabarnu agak kareba apa kabar tangannya babu-babunya tangan-tangannya angkol-angkol hati-hati sekali lagi kembali bersama dengan podcast utama Buletin TV3 saya Safwan Sawi dan kita punya tetamu khas kita pada hari ini Dr. Bonaventure Boniface. Doktor, sebelum kita ke soalan yang macam terlampau barat-barat ini soalan kan kita mau saya belum berapa berkenal sama doktor lagi. Doktor sebenarnya apa dusun kah apakah dari mana? Sedikit latar belakang. Saya dusun dari kampung Tagastuaran. Mana tu ada yang bakazen kan sama kita punya penonton. Sebab bukan apa, sebab sebelum kita cerita-ceritakan sekali rupanya bakazen. Ya, biasanya tu jejak kasih kan. Tapi kadang-kadang orang sini bakazen pun jauh boleh kahwin. Gitu cerita-cerita. Tidak masalah aja tu kan. Cuma ya kalau sini semua saudara, semua bos pun ada juga. Wah, karena panggil bos kan. bos kau mana ada? Bos kau sini. Okey, itu sedikit latar belakang dari tentang kita punya calon daripada Tamparuli. Baik, berbalik kepada soalan sebelum kita cerita-cerita latar belakang kembali dengan doktor. Kita ingin kembali mengenai dengan manifesto GRS ni, doktor. Ada ditekankan tentang ekonomi biru. Bagaimana doktor melihat perkembangan ekonomi biru di Sabah ini, potensinya? Ekonomi biru ini dimasukkan di bawah Sabah Prosper, Sabah Forward, sebab dia antara satu aspek ekonomi yang kita boleh bangunkan. Sebab Sabah ini mempunyai lautan yang luas dan hasil perikanan yang sangat tinggi. Sebenarnya dalam pertanian, perikanan merupakan salah satu penyumbang kepada KDNK pertanian di negeri Sabah. Jadi sesuailah dengan hasrat Gabungan Rakyat Sabah ini untuk mewujudkan ekonomi biru. Dan ekonomi biru ini dia berlandscapekan tentang menggunakan sumber lautan, kan di dalam laut itu ikan, dia punya dari segi tenaga yang boleh diperbaharui dan carbon trading dan macam-macam lagi. So saya melihat ini adalah sesuatu yang baru dan boleh dikembangkan di negeri Sabah. Dan doktor, kalau mungkin masih lagi ada ramai di antara kita tanya-tanya kenapa doktor yang apa orang cakap sebagai jurucakap ini manifesto di dalam kita punya podcast. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan penglibatan doktor dalam pembikinan manifesto ini. Oh ya, saya terlibat secara tidak langsung bersama dengan Dato' Amizan dan Jurukuasa membangunkan manifesto bagi Gabungan Rakyat Sabah. Jadi kita telah memanggil setiap komponen parti di bawah GRS itu untuk mereka memberikan cadangan-cadangan manifesto mereka. Dan kita satukan manifesto ini menjadi manifesto yang dibuat oleh Gabungan Rakyat Sabah. Jadi memang satu proses yang bukan dikatakan mudah sebab masing-masing mau menegakkan perjuangan masing-masing. Jadi kita akan cari satu orang bilang satu garis yang semua boleh menerimanya di dalam itu. Dan kita buat satu matriks untuk melihat bahwa ini keutamaan, ini bukan keutamaan, ini mungkin boleh dibuang ataupun dikurangkan begitu. Sebab setiap parti kita tahu ada perjuangan sendiri dan ada juga perjuangan yang parti itu bawa mungkin tidak relevan dengan Gabungan Rakyat Sabah. Jadi kita keluarkan.
Banyak dia punya tapisan lah, macam sudah siap kita cek lagi, Ya, cek sampai. banyak tapisan dia. Tapi mesyuarat tu ada mungkin dalam 2-3 kali. Dan Datuk Almizan pada akhirnya membentangkan tentang, okey, ini yang kita dapat dan kita rangkumkan ini di bawah 4 teras. Jadi bila semua parti komponen bersetuju, maka terbentuklah manifesto untuk Gabungan Rakyat Sabah. Okey, sebelum kita berbalik kepada ekonomi biru tadi, Doktor. Okey, saya sebut Datuk Seri. Okey, Doktor. Apa ni tentang penyusunan tu kan? Okey. Bila kita sebut manifesto ni, kita mau kasih sampai orang kampung. Ada parti yang manifesto dia terlampau panjang, 40 lebih item lah apalah. Jadi 16 strategi ni bagaimana doktor ingin pastikan dia sampai kepada orang kampung? Sebab orang kampung yang babu-babu ni bukan dia. Tengok tu kan yang 16 strategi tu. Jadi bagaimana dipastikan sampai ke akar umbi terutamanya orang-orang kampung? Ya, betul, memang ada parti yang memberikan manifesto panjang, ada parti yang memberi manifesto secara umum, ada yang secara terperinci. Jadi apabila kita melihat ini, itu sebab 4 tonggak ini ataupun 4 apa kita panggil tadi? Rukun. Ya. 4 rukun tadi ini membantu untuk kita membentuk strategi dia di bawah. Itulah sebab manifesto yang kita bawa adalah lain daripada manifesto parti-parti lain. Sebab di setiap rukun ini ada strategic plan dia. Ada yang kita ingin capai. Biasanya manifesto sebelum ini hanya menggariskan satu kenyataan umum tanpa strategic plan. Tetapi manifesto Gabungan Rakyat Sabah, kita ada perancangan dan pelaksanaan. Itulah manifesto kita. Okey, Doktor, berbalik kepada ekonomi biru tadi, lebih kepada makro. Bagaimana dia boleh narrow down pergi kepada mikroekonomi itu, lebih kepada usahawan, penjaja, impaknya kepada penjaja-penjaja ni, usahawan. Ya, blue economy ini sebenarnya banyak membantu dari segi ekonomi setempat, khususnya bagi mereka yang biasa dengan perikanan, okey, dan biasa dengan kaedah-kaedah lama, kita tingkatkan menjadi kaedah baru. Contohnya dari segi penangkapan ikan tuna. Kalau menggunakan kaedah lama, mungkin agak susah ataupun lama. Kaedah baru, kita guna line, apa dia panggil, saya pun lupa, hook and line begitu. Dan dia dapat membantu petani ini mendapat hasil yang lebih baik. Jadi blue economy ini merujuk kepada apa saja sumber yang ada di lautan itu kita jadikan income kepada kerajaan negeri Sabah. Coral, minyak, carbon trading, Tourism, ikan, tourism. Semua ini termaktub di dalam blue economy. Dan tidak secara kebetulan Sabah dikelilingi oleh lautan. Dan sebelah pantai timur, lautnya lebih berkualiti, maka rumpai laut lebih sesuai di sana. Sebelah pantai barat, lautnya lebih bergelora dan panas. Sebelah utara, kita boleh juga buat solar di atas laut tu. Jadi ini ada antara beberapa option dalam blue economy yang boleh dilakukan di negeri Sabah. Memang dia sesuatu yang baru, tapi saya percaya dia ada fasa 2 di mana kita memecah belahkan menjadi sub-sub industri di bawah blue economy ini, supaya di bawah sub industri ini ada orang kata syarikat-syarikat yang menjadi peneraju. Okey, Doktor, juga sebagai latar pendidikan melibatkan ekonomi ini kan, Doktor, bagaimana Doktor melihat, kalau tadi kita tengok dari segi lautan dan di darat pula, di pedalaman, bagaimana manifesto ni dapat reach out pedalaman, merapatkan jurang dengan bandar? Kalau kita lihat dari segi Gabungan Rakyat Sabah, manifesto yang boleh kita ketengahkan untuk membantu especially di luar bandar ni ialah peningkatan infrastruktur dan juga mendigitalkan kampung-kampung ini. Maksudnya kita ada buat tower
tower di mana mereka boleh akses internet. Biarpun dia berada di luar, tetapi dia internet dia masih boleh melakukan perniagaan online. Dia boleh jual kraft tangan melalui online, kan? Dia boleh jual dari dia punya marketing untuk homestay. Jadi ini satu ruang, maksud saya satu ruang bagi penduduk luar bandar juga dapat menjanah pendapatan melalui mendigitalkan ataupun melalui era digital yang kita kembangkan. So dalam manifesto ini juga Gabungan Rakyat Sabah sebenarnya tertumpu kepada itu juga, digitalisasi luar bandar. Mungkin boleh dikaitkan dengan kajian-kajian research doktor dalam akademik, mungkin ada yang boleh dikongsi doktor? Kita melihat ada banyaklah yang kita telah buat untuk melihat tentang pembangunan luar bandar. Salah satunya adalah untuk membangunkan keusahawanan luar bandar, kan? Kita tahu apabila kita membangunkan sebuah perniagaan di luar bandar, kita perlu bangunkan berdasarkan pada sumber yang sedia ada di sana. Kita jangan create yang baru. Bila create yang baru itu jadi isu. Contohnya di satu kampung Tenggilan, dia biasa untuk menanam halia. Okay? Dan tanaman halia ini, menanam halia ini sudah menjadi satu rutin bagi mereka. Tiba-tiba kita bawa suruh mereka tanam yang anggur contohnya. Ada jadi satu yang berbeza kan, sebab anggur ni perlukan penjagaan, perlu ada netting house dan macam-macam lagi. So keusahawanan ini salah satu yang kita lihat boleh mengangkat penduduk kampung untuk mendapat pendapatan yang konsisten pada masa sama meluaskan pasaran melalui digital. Itu yang saya lihat. Okey doktor, pendidikan TVET dan bakat anak Sabah, apakah inisiatif baru yang memberi impak terus kepada belia? Gabungan Rakyat Sabah sebenarnya menitikberatkan institusi kemahiran. Kita faham ramai anak-anak muda ni yang berminat berada di kampung dan tidak mau melanjutkan pelajaran di peringkat tertinggi, mungkin satu sebab tidak mampu, kedua mungkin pendidikan tidak mencapai kelayakan, ketiga mungkin tidak berminat. Jadi di bawah TVET mereka boleh meningkatkan kemahiran mereka. So TVET yang kita katakan ini adalah TVET yang memang diperlukan di pasaran. Contohnya kemahiran membaiki motor, kan, kemahiran membaiki kereta, kemahiran untuk membuat roti, kek dan macam-macam lagi. Jadi kemahiran ini disertakan lagi dengan pengurusan keuangan yang baik, pemasaran digital yang padu, penggunaan sosial media dan macam-macam. So TVET ini penting apabila kita dapat menetapkan kursus yang diperlukan oleh belia, bukan apa yang kita perlukan ataupun apa yang ditawarkan oleh institusi itu, tetapi apa yang diperlukan oleh belia di kampung-kampung berkenaan. Itu sebenarnya baru kita dapat mencapai satu impak lah dari segi kemahiran bagi belia. Mungkin GRS sendiri ada perancangan cadangan untuk, sebab selalu yang TVET ni kemahiran banyak yang dari pedalaman, orang terpaksa keluar jauh untuk ke IPT, ke college paling hampir. Jadi bagaimana doktor melihat situasi itu, penempatan college apa semua? Betul. Kita, kalau bagi saya lah, sebab salah satu tonggak yang saya bawa dalam manifesto SAP untuk Tampaluri ini adalah pembangunan modal insan dan belia. Dan di bawah tonggak yang kedua ini, saya mencadangkan ada satu institut kemahiran belia Tampaluri. Jadi kemahiran institut ini sebenarnya bertumpu kepada apa kemahiran yang diperlukan di Tampaluri itu sendiri, supaya dia tidak perlu ke bandar, tidak perlu berhijrah keluar. Sebab apabila daripada Tenggilan contohnya atau Topokon jauh terpaksa pergi ke Kota Kinabalu. Betul. Cari tempat tinggal lagi satu hal, jam satu hal lagi. Jadi kita perlu mewujudkan institut-institut ini di kampung-kampung, di tempat-tempat yang sesuai, di daerah-daerah pendalaman, supaya mereka dapat
menggunakan kemahiran sedia ada, meningkatkan kemahiran sedia ada, dan paling penting adalah untuk menjana pendapatan mereka setiap bulan. Baik, banyak lagi kita ingin orang bilang kurik-kurik ni apa yang menarik dalam manifesto GRS. Kita berehat seketika, kembali bersama dengan podcast utama Buletin TV3. Bersama dengan calon yang berdepan 13 penjuru. Masih lagi bersama dengan podcast utama Buletin TV3, Dr. Bonaventure Boniface. Terima kasih Doktor, masih lagi bersama dengan kami. Kita berbalik kepada diskusi kita pada hari ini mengenai dengan Hala 7 JRS dalam Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 ini. Bercakap tentang pendidikan ni Doktor, ada yang ialah banyak yang susah dari segi dana, membayar iuran susah, tidak dapat beasiswa. Jadi secara keseluruhan, bagaimana doktor melihat pendidikan untuk anak Sabah ini? Baik, Gabungan Rakyat Sabah sebenarnya menitik beratkan bantuan pendidikan kepada rakyat Sabah. Dan sepanjang 5 tahun ini, sebanyak 830 lebih juta telah diperuntukkan untuk bantuan beasiswa, tabung pendidikan dan sebagainya. Secara keseluruhan, sebanyak 1.3 bilion telah dibelanjakan untuk program-program bantuan pendidikan, baik Budi, Bispa, Subfly dan macam-macam lagi. Jadi kita dapat melihat melalui perbelanjaan ini saja dan peruntukan ini bahawa Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah ini serius membangunkan pendidikan khusus bagi anak-anak muda kita. Jadi dari segi mungkin boleh menyentuh dana Sovereign Wealth Fund tu doktor. Ramai yang keliru, diorang bilang ini dana ni untuk pendidikan kah, untuk pembangunan kah atau macam mana? Mungkin doktor boleh ada kaitkan dengan pendidikan? Dana ini sebenarnya dana ini adalah menyeluruh untuk kita simpan dalam tabung ini, dan dia boleh digunakan juga untuk pendidikan atau pembangunan. So biasanya tabung ini yang fund ini adalah untuk mengambil kira mana-mana perbelanjaan yang tidak habis sebelum ini, kita boleh masukkan di dalam fund dan kita teruskan penggunaannya di tahun hadapan. Begitu. Sebab kita mengalami satu isu apabila diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan melalui proses-proses tender yang lama, pada akhir tahunnya bila tidak dibelanjakan, duit ini dikembalikan kepada Kerajaan Persekutuan. Tapi bukan disebabkan oleh kesilapan ataupun kecuaian mana-mana pihak, tapi saya lebih melihat ini kepada masalah birokrasi. Bila tendernya, pemilihannya, apa semua. Pada akhir duit yang diterima mungkin pertengahan awal tahun dan perbelanjaan mungkin sudah pada penghujung. Jadi ada beberapa elemen lain tidak dibelanjakan. Jadi kita rasanya mewujudkan tabung ini salah satunya adalah untuk memastikan peruntukan yang sampai itu digunakan sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Baik doktor, itu secara keseluruhan manifesto JRS. Kita beri peluang kepada doktor, bagaimana pula Tamparuli itu sendiri, doktor melihat? Ya, dalam manifesto JRS saya membuat satu sub manifesto untuk Tamparuli ini dan melibatkan 5 tonggak utama. Kelima-lima tonggak ini dibangunkan juga berdasarkan apa yang kita boleh capai daripada manifesto JRS. Tonggak yang pertama melihat kepada pembangunan ekonomi dan inovasi, di mana dalam tonggak ini kita memastikan lapisan masyarakat yang berminat dalam keusahawanan dipertingkatkan dan dipergiatkan, dan kita berhasrat mewujudkan pusat keusahawanan dan inovasi di Tamparuli. Tonggak yang kedua melihat kepada modal insan, pembangunan modal insan dan belia. Dan tonggak ini juga selari dengan
bantuan pendidikan yang diberikan oleh GRS, dan pada masa yang sama saya mencadangkan untuk kita wujudkan Institut Kemahiran Belia Tamparuli, di mana kursus-kursus kemahiran disediakan di Tamparuli dan menurut ataupun berpaksikan kepada keperluan ekonomi setempat di sana. Tonggak yang ketiga, tonggak yang biasa dinyatakan oleh mana-mana calon, yaitu pembangunan infrastruktur dan juga mendigitalkan daerah Tampaluri. So, tonggak ini seperti biasa kita ingin menektarafkan jalan, memastikan air yang bersih dan electricity yang konsisten sesuai dengan manifesto JRS. Tonggak yang keempat, melihat kepada alam sekitar, tradisi dan kebudayaan. Ini juga berkait rapat dengan apa yang dinyatakan dalam beberapa rukun yang di dalam JRS itu. Akhir sekali, tonggak yang kelima, tadbir urus yang telus dan penyertaan rakyat. Di dalam manifesto ini sangat dekat dengan hati saya sebab saya mau mendengar apa isu sebenarnya rakyat, dan saya menumbuhkan satu majlis penasihat komuniti Tamparuri. Di dalam majlis ini setiap 4 bulan kita akan duduk dengan ketua-ketua komuniti dan persatuan, pengurusi JKK dan ketua-ketua kampung, meneliti setiap isu, mendengar setiap permasalahan dan mencari satu penyelesaian yang orang katakan selari dengan keperluan semasa. So, 5 tonggak ini saya rangkumkan dengan slogan Komuniti Bersatu, Tamparuli Maju. Komuniti Bersatu, Tamparuli Maju. Alright. Okey, doktor. Bila doktor turun padang kan bertemu pengundi, apa yang doktor secara peribadilah boleh ceritakan kepada penonton yang macam kan berjumpa yang orang tua, babu-babu ni, kadang-kadang ada benda-benda yang tidak masuk akal diorang minta kan. Apa yang menyentuh hati, ada benda yang boleh doktor ceritakan secara peribadi? Adakah diorang minta yang unik lah, ada yang macam bikin ketawa kah, ada begitu? Ada yang doktor ingat? Saya melihat 2 perkara. Okay. Satu, apabila saya turun dan berjumpa dengan rakyat di beberapa kampung di Tampaluri ini, mereka tidak lari daripada minta untuk infrastruktur diperbaiki. Ini jalan raya memang sudah lama kita tidak dapat perbaiki keseluruhannya lah. Ya. Ada beberapa kampung yang sudah okey, ada beberapa tempat yang masih lagi memerlukan menektarafkan tanah. Ini jalan raya. Dan ada juga tentang isu tanah, isu rekreasi dan macam-macam lah. Yang kedua, apabila saya berjumpa dengan berkempen dengan orang-orang di Tampaluri ini, satu yang saya lihat, kehadiran mereka ini satu ramai, kedua dia bukan saja orang-orang tua, even belia pun ada. Anak-anak muda juga turut serta dalam mendengar, khususnya dari segi apa yang saya ingin tawarkan kepada mereka. Dan ini saya rasa satu pembaharuan sebab saya sebelum ini juga pernah mengikuti kempen-kempen PRN. Kebanyakannya selalu yang datang ni beliau-beliau. Betul, sebab beliau lah mungkin mereka tidak itu saja yang mereka dengar, biasa mendengarkan. Tapi kali ini agak berbeza sedikit. Kita dapat berjumpa dengan belia dan beliau. 2 lapisan masyarakat yang begitu signifikan di dalam PRN ini, dan mereka mau mendengar tawaran ini. Saya rasa ini satu keunikan dalam PRN kali ini, disebabkan belia sebenarnya mewakili 51% daripada pengundi di seluruh negeri Sabah ini. Begitu juga di Tamparuri. Dorang pun harap ada yang dorang minta yang hari ini, besok aspal begitu kalau boleh. Ya, tidak jugalah, tapi saya tengok mereka berminat. Yang kita lihatlah, belia semakin membuka mata untuk berminat dalam politik, bukan politik yang dulu punya style, tapi politik untuk membangunkan negeri ini, daerah ini. Dan kempen saya selalunya, selain daripada kita bercakap dengan penyokong, kita juga membuat satu live
live campaign supaya kita telus. Sebab kita berfokus kepada apa yang kita bangunkan dan kita tidak memburuk-burukkan calon yang lain. Tidak, kita fokus sebab kita menawarkan satu aspirasi yang boleh diterima pakai dan pada akhirnya selepas beberapa kempen ini mereka turun sendiri mendengar. Mungkin tidak lagi melalui live. Live saya ini biasanya 1,600, 1,000 lebih lah yang akan view. Jadi betul, saya pun agak terkejut dan saya rasa penerimaan kali ini sangat baik khususnya bagi Gabungan Rakyat Sabah sebab kita membawa kejayaan dan pencapaian, bukan kegagalan. Baik doktor, mungkin ada lagi yang ingin disentuh kepada penonton yang macam mau kasih terangkan dorang lagi yang dorang belum tahu lagi yang ingin doktor jelaskan dalam manifesto GRS ini. Pada saya, Gabungan Rakyat Sabah telah menyediakan satu manifesto yang inklusif dan terus kepada strategi pelaksanaannya. Dan ini merupakan satu manifesto yang unik tetapi bermakna. Maka itu saya ingin menyeru kepada para penonton yang mendengar sekarang ini supaya kita pertahankan kerajaan negeri sedia ada Gabungan Rakyat Sabah demi kestabilan politik dan juga kesinambungan pembangunan. Doktor, kita cuba untuk keluar dari realiti. Kalau doktor diberikan tongkat sakti. Apa doktor? Tongkat sakti ya? Mau buat bahaya ni Sabah kalau boleh lah. Ini kita angan-angan lah. Apa kalau doktor dapat? Membuat ini Sabah? Jadi tongkat sakti ini apa kekuatannya nih? Kadang-kadang parameternya lebih-lebih pula. Orang bilang aspal itu sungai, kasih aspal dia bilang. Ini sajalah kita saja cerita-cerita kalau boleh lah, kalau boleh orang bilang. Kalau saya, kalau kita ada tongkat sakti, kita mau Sabah yang merdeka lah, Sabah yang dapat membangunkan negeri sendiri dengan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi sebab ini pada masa sekarang memang sukar. Sebab kita masih lagi di reserve kewangan kita pun masih terlalu jauh berbanding Sarawak. Tetapi kalau ada tongkat sakti, kita mau Sabah yang merdeka, Sabah yang bersatu. Bukannya berpecah-pecah seperti ini, masing-masing mau menjaga kepentingan sendiri. Tapi Sabah yang fokus kepada pembangunan, bukan pada politik yang memisahkan kita. Kalau doktor tanya saya boleh, kalau boleh saya mau dapat tu besok 40%. Begitulah cerita. Kita cerita-cerita saja doktor. Baik, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, doktor, mungkin boleh tengok kamera di sana, rayuan untuk meraih pengundi kepada semua pengundi-pengundi di Sabah. Silakan. Okey, saya ingin merayu dan memberikan nasihat bahawa pilihan raya kali ini sangat-sangat signifikan dan sangat penting untuk kita turun mengundi menentukan masa depan negeri Sabah. Gabungan Rakyat Sabah telah membuktikan pelbagai kejayaan dan pelbagai pelaksanaan yang tercapai. Maka itu saya menyeru agar kita dapat menggunakan pemikiran yang rasional, yang matang, tidak dipengaruhi oleh fitnah-fitnah yang tidak berasas untuk menimbang semula agar Gabungan Rakyat Sabah diberikan mandat untuk kali kedua memimpin dan membangunkan negeri Sabah. 296 calon bertanding dari 596 calon bertanding daripada 23 parti. Dan siapakah yang mampu meraih undi dan mampukah Sabah kembali kepada zaman kegemilangannya? Sekian saja bersama dengan saya, hos Safwan Sawi, bersama dengan calon daripada Tamparuli, Dr. Bonaventure Boniface. Kita jumpa lagi pada podcast utama Bulletin TV 3 yang akan datang. Assalamualaikum.